Bila Nabi mai, dia bangkit, muka dia lekat debu. Nabi gelak ke dia. Nabi kata, fa'anta Abu Turab. Maka hang ni bapak kepada tanah, bapak debu. Lekat nama dia. Sebab Nabi SAW, dia panggil apa pun kepada siapa pun, itu menjadi kemuliaan kepada orang itu. Muawiyah, walaupun dia ada sikit rasa tak selesa dengan Ali, dia panggil juga dekat Ali ni Abu Turab, kerana itu panggilan Nabi kepada Ali. Dia kata, ma mana'aka antasubba Abu Turab. Dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, apa masalah hang yang hang tak boleh turut perintah aku? Aku lah ni jadi khalifah, aku memerintahkan kepada orang semua supaya celah Ali ni. Pasal apa hang tak boleh ikut? Faqala, jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, amma ma zakartu thalathan qala hunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas jawab pada Muawiyah, dia kata, aku masih duk ingat lagi 3 benda. Aku tak boleh lupa 3 benda ni. Benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali dulu. Mulut aku tak terbit nak mencela dia. Mulut aku tak terbit nak kata tak elok kepada Sayyidina Ali ni. Pasal apa? Pasal aku tak boleh lupa. Pasal aku duk ingat lagi ada 3 benda Nabi sebut pasal Sayyidina Ali ni. Falan asubbah, kerana itu sekali-kali aku tidak akan mencela Ali. Tuan, kalau belajar bahasa Arab, bila dia sumpah dengan lam nun, lan ni maksudnya selama-lama. Aku sampai mati, aku tidak akan kata tak elok dekat Sayyidina Ali. La an takuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humrin na'am. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bukan 3. Dia kata, kalau salah satu daripada 3 ni pun, kalau aku ingat balik hak Nabi kata dekat Sayyidina Ali ni, bukan 3. Kalau salah satu daripada 3 ni pun, aku dah rasa, aku dah dapat satu benda yang lebih baik daripada unta merah. Orang Arab, tuan-tuan. Kalau kita hari ni duk terangin BMW, unta merah tu BMW lah. BMW ni unta merah lah zaman tu. Semua orang teringin. Cuma boleh beli, tak boleh beli, mampu pakai, tak mampu pakai. Tapi teringin. Unta merah ni semua orang nak. Boleh beli, tak boleh beli. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bukan 3 benda. Kalau satu daripada 3 tu pun, aku ingat benda tu lebih baik kepada aku daripada aku dapat unta merah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Dia kata, salah satu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata kepada Sayyidina Ali ni, khallafahu fi ba'di maghazih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar perang, Nabi tinggal Sayyidina Ali ni untuk menjadi ganti Nabi jaga Madinah. Bila Nabi nak keluar perang, kena lantik seorang sebagai wakil untuk nak jaga Madinah. Nabi lantik Ali. Dalam ramai-ramai orang ada tu, Nabi pilih Ali untuk jadi pemangku dia, untuk jadi pengganti dia, untuk nak menjaga al-ehwal Madinah sepeninggalan Nabi pergi perang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila Nabi kata dekat Sayyidina Ali, kamu tak usah ikut kami pergi perang, kamu tunggu Madinah, kamu jadi wakil aku, kamu jadi pengganti aku, kamu jadi pemangku aku untuk nak jaga Madinah ini sementara kami nak pergi perang. Faqala lahu Ali, Sayyidina Ali ni bila dah bukan sekali, bukan 2 kali, beberapa kali bila Nabi nak pergi perang, Nabi suruh dia jaga Madinah, dia tak puas hati. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka nak pergi perang. Suruh jaga negeri, tak boleh pergi perang ni, bagi mereka kira koman lah. Kalau kita angkat tangan nak tunggu.
bagi orang lebih. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila Nabi suruh dia, Ali, kamu tunggu Madinah, kamu jaga Madinah dalam tempoh masa kami nak pergi perang. Sekali tak apa, dua kali tak apa. Banyak kali Nabi duk suruh dia tunggu, dia tak ada peluang untuk nak pergi perang. Satu hari, dia voice out benda ni. Dia bercakap dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, khalaftani ma'an nisa'i was-sibyan. Dia kata, Ya Rasulullah, apa cerita ni? Tiap-tiap kali saya duk kena tinggal. Saya duk kena jadi ganti kepada Tuan untuk nak jaga an-nisa dengan sibyan. Untuk nak jaga orang perempuan dengan budak-budak. Awak saya ni koman sangat ke? Satu hari, dia tanya Nabi macam tu. Dia kata, ni apa? Ni bukan sekali, bukan dua kali. Tiap-tiap kali nak pergi perang, nama saya tak ada dalam list. Tiap-tiap kali nak pergi perang, nama saya tak ada dalam list. Tiap-tiap kali, saya nak kena jaga Madinah. Saya nak kena jaga orang perempuan. Saya nak kena jaga sibyan. Nak kena jaga budak-budak. Bila saya nak dapat peluang pergi perang? Dia cakap. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Illa annahu la nubuwata ba'di. Nabi jawab kat dia banyak tu ya. Nabi kata, Ali, tak suka ke kamu bila aku letak kamu pada kedudukan Harun di sisi Musa? Harun Nabi, Musa pun Nabi. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, Nabi kata, wahai Ali, kamu tak suka ke? Dalam ramai-ramai orang, aku pilih hang untuk jadi wakil aku, jaga Madinah. Maknanya kedudukan hang di sisi aku macam kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Aku bagi dekat hang tugas untuk jaga Madinah, walaupun nampak macam tak mencabar, walaupun nampak kerja jaga orang perempuan, nampak macam kerja jaga budak-budak, tetapi ini kemuliaan. Aku letak hang pada satu manzilah, pada satu kedudukan seperti mana kedudukan Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Hang tak suka ke kemuliaan yang aku bagi ni? Annahu la nubuwata ba'di. Yang ni yang hebat ni. Nabi kata sabit apa? Sabit selepas aku sudah tidak ada Nabi. Kalau ada, maknanya hang. Hadis ni yang Syiah duk pegang ni. Hadis ni yang Syiah duk pegang ni. Hebatnya Ali ni. Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Ali hebat. Tetapi meletakkan Ali dan menghina Abu Bakar, Umar dan Osman itu salah. Kenapa benda tu? Kita yang tidak Syiah, bukan kita menghina Ali. Kita memuliakan Ali. Tetapi kita tidak boleh menghina yang tiga lagi sebelum daripada Ali. Clear? Bila Sayyidina Ali bin Abi Talib cakap macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku letak hang pada kedudukan cukup tinggi. Hang macam mana Harun di sisi Musa. Kalaulah lepas aku ni ada lagi Nabi, hang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wasami'tuhu yaqul yauma Khaybar. Itu satu kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang telinga aku dengar Nabi angkat Sayyidina Ali. Bagaimana hari ni hang nak suruh aku kata tak elok dekat Ali? Aku tidak akan kata sampai mati. Kerana Nabi sudah angkat Sayyidina Ali pada kedudukan itu. Yang kedua, dia kata, wasami'tuhu yaqul yauma Khaybar. Yang kedua ni adalah satu insiden yang berlaku pada ketika perang Khaybar. Waktu perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang apa tuan-tuan? Perang Nabi lawan dengan Yahudi. Bila berlaku perang Khaybar ni bila? Akhir Muharram tahun 7 Hijrah. Perang Khaybar ni perang antara Nabi dan tentera Islam lawan dengan Yahudi. Sebab Yahudi berkubu di Khaybar. Hari ni kalau tuan-tuan pergi buat umrah pakai package
yang ada lawatan ke Khaybar, pergi melawat tengok. Ada di antara pakej-pakej yang duk buat hari ni, ada syarikat-syarikat yang menawarkan kelainan. Tuan-tuan, kita duk pergi umrah berapa kali dah, duk pergi tempat tu aja. Kira duk pergi tempat-tempat yang duk ada dalam itinerary tu. Try sembang tengok dengan travel agent nak kita nak pergi ni. Saya bukan nak cakap besar, kata saya ni dah main umrah 3 kali dah. Kalau boleh saya nak kelainan. Kelainan ni apa dia? Dalam pakej umrah itu, saya nak pergi ke Madain Saleh. Nak tengok tempat Nabi Saleh, nak tengok tempat yang kata unta terbit daripada bukit. Boleh buat ke tak? Saya nak pergi ke Khaybar. Saja nak pergi tengok tempat yang kata Yahudi duk berkubur zaman Nabi dulu, yang berlaku perang antara Nabi dengan Yahudi itu. Kedudukan dia lebih kurang 150 km timur laut Madinah. Boleh tak hampa tolong atok benda macam ni? Bayang lebih sikit tak apa. Kata, saya nak pergi. Nak pergi tengok tempat sejarah. Yang perang Khaybar ini dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bendera tentera Islam diamanahkan kepada Ali bin Abi Talib. Saya nanti perawi hadis tu. Nabi SAW bagi bendera dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Manakala Yahudi dikepalai oleh satu orang panglima dia yang bernama Marhab bin Abi Zainab. Dia ni terkenal sebagai singa. Yang kalau dia turun ke medan perang, dia nak baham orang. Marhab ini, dia kepala di pihak Yahudi. Tentera Islam dalam satu riwayat kata 1,000 orang, satu riwayat kata 1,600 orang. Tentera Yahudi dalam satu riwayat kata 10,000 orang, dalam satu riwayat kata 14,000 orang. Apapun Islam sikit, tentera musuh ramai. Dan Nabi SAW macam biasa. Nabi SAW macam biasa, bukan mabuk darah. Nabi, peperangan itu adalah pilihan akhir. Kalau boleh cara damai, Nabi nak berdamai. Nabi tak suka bergaduh, apatah lagi berperang. Maka Nabi pesan kepada tentera yang nak turun pergi ni, Nabi kata bila sampai di kota mereka, di tembok Yahudi ini, bagi tahu dekat mereka, terang dekat mereka secara ringkas tentang Islam. Islam ini agama perdamaian. Islam bukan nak menumpah darah. Pergi terang dekat mereka. Pergi habaq dekat mereka, kata kami ni bukan ada apa. Kami nak mengajak semua-semua kita ni supaya mengabdi diri kepada Allah dan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Itu saja. Pergi habaq kat mereka. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, kalau dalam ramai-ramai hak duk ada di pihak musuh tu, ada seorang dengan kerana dengar macam tu punya cakap, abang kata Islam ini agama perdamaian, Islam ni nak mengajak supaya sembah Allah yang satu, tidak mau sembah Tuhan yang banyak-banyak, dan suruh terima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau ada seorang boleh terima, Nabi kata dekat Sayyidina Ali, itu lebih baik daripada unta merah. Maka Ali bin Abi Talib pun bila sampai di sana, dia cakap macam tu. Macam yang Nabi suruh tu, dia bercakap. Duk nampak musuh tu, tak serang lagi, tak attack lagi. Habaq dulu hak Nabi suruh habaq ni. Tetapi malangnya, tak dapat dielak, berlaku peperangan. Yang akhirnya, kepala mereka yang kata Marhab bin Abi Zainab ini, dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di balik cerita perang Khaybar itu, dia ada lagi satu cerita sub story, satu cerita kecil pula. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah perang Khaybar ni, dia ada satu cerita kecil di bawah perang Khaybar ni, cerita sampingan. Satu orang hamba Habashi, satu hamba kulit hitam daripada Ethiopia, Habsyah. Dia duk jadi hamba tolong bela kambing bagi pihak seorang daripada orang kaya Yahudi ni. Bila nak jadi perang
antara Nabi dengan Yahudi ni, dia duk tengok orang Yahudi duk buat preparation, duk buat persediaan untuk nak pergi perang ni, dia duk belah kambing aja. Dia ra'il ghanam, dia penggembala kambing. Bila dia tengok macam tu, dia tanya mereka. Dia kata ni duk buat preparation ni apa semua ni, nak perang dengan siapa? Jawab orang Yahudi ni, dia kata kami nak pergi berperang dengan satu orang yang mengaku jadi Nabi. Budak Habsyah ni, dia bila dengar macam tu, dia, orang putih kata, eager to know Muhammad ni. Dia teringin nak kenal Muhammad ni siapa. Dia kata dia jadi Nabi. Nabi ni apa benda? Dia satu budak ra'il ghanam, kambing. Tapi dia mai dalam diri dia perasaan nak tahu Muhammad ni siapa ni. Hebat sangat ke Muhammad ni? Macam ni punya persediaan nak menghadapi Muhammad. Sengak-sengak dia bawa kambing Yahudi ni, dia bawa, dia halau, dia pergi kawasan Nabi Muhammad berkhemah. Dia sampai sana, dia tanya mereka, mana dia ketua hampa, mana dia yang kata Muhammad. Mereka bawa dia jumpa Nabi Muhammad. Cara bodoh-bodoh dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tuan, dia kata, apa yang tuan seru sebenarnya? Tuan-tuan ni, sekejap lagi kita cerita siapa dia ni. Budak Habsyah ni, apa kesudahan dia? Dia pergi tanya Nabi, dia kata, tuan, dia kata, apa yang tuan seru? Nabi Muhammad layan dia, walaupun dia ni Mr. Nobody. Bukan satu orang terkenal, bukan satu orang pembesar, satu ra'il ghanam, satu pengembala kambing. Mai from nowhere, tak tahu mai daripada mana. Mai jumpa Nabi, pergi tanya Nabi macam tu. Nabi layan dia. Nabi kata dekat dia, aku menyeru manusia kepada Allah. Dan aku menyeru manusia supaya mengaku bahawa aku Rasulullah. Budak Habasyi ni, budak kulit hitam, pengembala kambing, hamba kepada Yahudi ni, dia tanya Nabi lagi, satu soalan lagi, simple punya soalan orang bodoh. Dia kata, tuan, kalau orang ikut seruan tuan, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima tuan sebagai Rasul, apa orang tu dapat? Dia tanya. Kau boleh dapat permit tanah merah ke? Apa boleh dapat? Nabi jawab dekat dia, dapat syurga. Nabi kata, Masya Allah. Nabi jawab dekat dia, dapat syurga. Kalau engkau mati di atas agama itu, engkau dapat syurga. Nabi kata, dia dengar-dengar, dia kata, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam. Dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kambing-kambing ni amanah. Dia kata, tuan-tuan, kadang-kadang satu orang yang macam tu punya kedudukan, hebat tuan-tuan. Di sisi Allah dia hebat. Dia kata, tuan, saya sudah masuk Islam. Saya tidak boleh balik lagi ke tempat tuan saya. Di tempat perkampungan Yahudi. Di Khaybar sana. Tapi, dia kata, kambing-kambing ni amanah. Dia kata. Macam mana nak buat? Nabi kata, tak apa. Nabi panggil sahabat-sahabat, suruh halau kambing tu. Balik pergi sana. Bila kambing tu sampai sana, penggembala tak ada, mereka faham dah. Syekh ni dapat kat Muhammad dah. Itu dia panggil sub-story. Satu cerita sampingan tentang perang Khaybar. Dan berlaku perang Khaybar. Berlaku perang Khaybar. Budak ni baru tak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Mengucap depan Nabi baru tak sah. Dia memihak kepada tentera Islam. Dia pergi berperang. Dia syahid dalam perang itu. Mayat dia dibawa mai depan Nabi. Bila Nabi tengok, Nabi kata apa? Nabi kata, aku nampak dua bidadari duk berdiri di kiri kanan kepala budak ni. Subtopik, tetapi sangat power cerita dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita perang Khaybar sepintas lalu. Balik kepada hadis yang kita baca. Kata Sa'id bin Abi Waqqas kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, aku tak boleh lupa benda ni, iaitu ketika berlaku perang Khaybar. Pada ketika itu,
Nabi SAW bakit berdiri di depan tentera ada 1,000 orang ni. Hak nak pergi perang Khaybar ni, saat lagi nak pergi perang Khaybar ni, Nabi bakit berdiri, Nabi kata la u'tiyanna rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nabi bangkit berdiri di depan tentera-tentera, sahabat-sahabat yang nak jadi tentera Nabi dalam perang Khaybar ini, Nabi duk pegang liwat, duk pegang bendera ni, bendera Islam ni. Nabi duk pegang, Nabi kata, aku akan bagi ar-rayah, bendera ini kepada satu rajul, kepada satu orang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, yang dia tu cukup sayang Allah dan Rasul. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan Allah dan Rasul sayang ke dia ni. Nabi tak abang siapa. Bendera ni, Nabi kata rayah ini aku akan bagi kepada satu laki-laki, yang laki-laki tu cukup sayang Allah dan Rasul. Allah dan Rasul cukup sayang dia. Aku akan bagi bendera ni dekat dia. Qala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ni dia duk cerita dekat Muawiyah ni. Dia nak cerita Ali tu siapa. Hang duk suruh aku pergi duk kata lebih kurang dekat Ali. Ni aku nak abang ke hang, Ali ni siapa di sisi Nabi. Qala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fatatawalna laha. Bila Nabi kata lagu tu, masing-masing ni pakat nak tonjol diri supaya Nabi tunjuk dia. Pasal apa? Pasal Nabi dah kata dah, aku akan serah bendera ni kepada satu orang yang cukup sayang Allah dan Rasul, serta Allah dan Rasul cukup sayang dekat budak ni. Aku akan bagi bendera ni dekat masing-masing berhajat, dialah orang itu. Dalam satu riwayat lain kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar kata apa? Dia kata tidak pernah aku berhajat satu benda lebih daripada aku berhajat benda itu. Sayyidina Umar kata dalam hidup dia tak pernah ada satu keinginan lebih daripada keinginan ketika itu. Ketika Nabi kata aku nak bagi bendera ni kepada orang yang sayang Allah dan Rasul, yang Allah dan Rasul sayang dia, Umar kata aku nak benda tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain kata esok lepas hari ni Nabi habaq, Nabi tak bagi dekat siapa-siapa. Nabi biarkan sahabat-sahabat ni duk simpan harapan, harap-harap dialah orang yang dimaksudkan sampai esok pagi. Nabi kata apa? Ud'u li aliyan. Nabi kata mana Ali? Dalam perang Khaybar Ali memang turun. Dia memang turun dalam perang Khaybar. Nabi tanya di depan 1,000 orang ada. Nabi kata ud'u li aliyan. Mana dia Ali? Panggil dia mai. Fa utiya bihi armada. Maka orang pun bawa mai Ali. Kebetulan Ali tengah sakit mata. Dalam perang Khaybar itu Ali kena ujian sakit mata, mata merah. Fabasaqa fi ainih. Nabi ludah di dalam mata Ali. Sekelip mata dia lega daripada sakit. Mukjizat yang berlaku ketika perang Khaybar. Nabi ludah dalam mata Ali, lega dia daripada sakit mata. Wa dafa'ar rayah ilaih. Nabi serah bendera dekat Ali. Yang ni. Yang ni yang Sa'ad bin Abi Waqqas kata, mana boleh aku lupa benda ni. Di ketika Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, tiba-tiba Nabi SAW bagi dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Makna mulia Ali ini. Dia kata bagaimana mungkin hari ini Muawiyah engkau jadi khalifah, engkau nak suruh aku cakap tak elok kepada Sayyidina Ali. Sekali-kali aku tidak akan cakap. Fafatahallahu alaih. Dalam hadis tu kata apa? Allah memberi kemenangan perang Khaybar itu di atas tangan Ali bin Abi Talib. Yang ketiga dia kata walamma nazalat hazihil ayah.
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perkara ketiga yang menyebabkan aku tak boleh lupa dekat Sayyidina Ali, yang menyebabkan aku sangat-sangat hormat dan kagum dengan Sayyidina Ali. Perkara yang ketiga, dia kata apabila turun ayat 61 surah Ali Imran, Allah berfirman, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Turun ayat tu. Dan katakanlah wahai Muhammad, jom kita seru anak-anak kita dan anak-anak kamu semua. Jom kita seru anak-anak kami dan anak-anak kamu semua. Turun ayat tu. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husainan. Dia turun ayat tu memerintahkan supaya panggil anak-anak kita. Nabi panggil siapa? Fatimah. Nabi panggil Ali. Nabi panggil Hasan. Nabi panggil Husain. Nabi panggil 4 orang ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allahumma haula'i ahli. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, ini 4 orang keluarga aku. Bila Nabi sebut macam tu, jangan kita buat tak elok kepada orang ini. Kerana orang ini di-endorse, disahkan mati oleh Nabi SAW sebagai keluarga dia, darah daging dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Atas sebab itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sekali-kali aku tidak akan cakap tak elok terhadap Sayyidina Ali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tentang perang Khaybar juga dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, anna Umar bin Al-Khattab ajla al-Yahud wan Nasara min ardil Hijaz. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء أو كما قال حديث صحيح رواية Imam Muslim. Ini cerita selepas habis perang Khaybar. Kenapa ni saya bawa pasal Khaybar? Pasal kitab kita nak baca saat lagi, dia nak main tajuk cerita makan kaldai selepas daripada perang Khaybar. Apa itu? Hadis ni riwayat daripada anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada zaman dia perambat Yahudi dengan Nasara keluar daripada Hijaz. Sayyidina Umar zaman dia jadi khalifah, dia cengih, dia perambat segala Yahudi, segala Nasara, dia perambat keluar daripada bumi Hijaz ni, bumi semenanjung Arab ni. Dia perambat mereka keluar daripada bumi itu. Walaupun kampung laman mereka ialah Khaybar, dia ada 150 km daripada Madinah. Sayyidina Umar hambat mereka keluar. Pasal mereka ni jenis tak boleh percaya. Buatlah perjanjian banyak mana pun, tangkap kapiang juga. Dia kok mana pun hati dia memusuhi kita. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala Khaybar arada ikhraj al-yahud minha. Kata dalam hadis ni, dia kata sesungguhnya Nabi SAW dulu bila menang dalam perang Khaybar, masa tu Nabi dah nak perambat dah mereka ni keluar.
Pasal apa? Pasal Yahudi buat perjanjian dengan Nabi. Perjanjian Hudaybiyah ni. Buat perjanjian dengan Nabi. Janji kata mereka akan bersama dengan Nabi. Walaupun mereka tak masuk Islam, tapi mereka akan bersama dengan Nabi SAW mempertahankan Madinah daripada diserang oleh musuh luar. Berjanji. Mungkin berjanji. Ini sejarah. Kalau dengan Nabi mereka mungkin, apa mereka heran dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Umar, anak Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala Khaybar arada ikhraj al-yahud minha. Bila Nabi menang dalam perang Khaybar, Nabi memang nak perambat Yahudi dan Nasara keluar daripada bumi Hijaz itu. Wa kanat al-ardu hina zuhira 'alayha lillah wa lirasul wa lirasulih wa lil muslimin. Kerana kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata kerana bumi itu adalah hak kepunyaan Allah, hak kepunyaan Nabi dan hak kepunyaan orang Islam. Full stop. Bumi itu kepunyaan Allah, kepunyaan Nabi dan kepunyaan orang Islam, bukan kepunyaan hampa kafir. Maka atas dasar itu Nabi nak perambat mereka keluar selepas menang perang Khaybar. Fasa'alat al-yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqirrahum biha. Tapi Yahudi mai jumpa Nabi. Biasalah bila mereka minoriti, bila mereka sikit, bila mereka tidak ada kuasa dan sebagainya, lembek tengkok. Mai jumpa Nabi cakap elok. Nak tahu mereka punya true color mereka apa dia, bagi mereka menang, bagi mereka berkuasa, mereka akan tunjuk mereka siapa sebenarnya. Yahudi. Mereka pergi jumpa Nabi SAW, minta kepada Nabi an yuqirrahum biha. Minta, mereka kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bagilah kami terus menetap di sini. Ala an yakfu amalaha. Alasan yang pertama nak minta dibenarkan menetap di situ kerana kami ada buat usaha pertanian. Kami nak teruskan kerja kami. Yahudi ni tuan-tuan, daripada dulu sampai lah sampai kiamat, depa rajin. Depa rajin. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih sambil nak pergi umrah, singgah Jordan, masuk ke Baitul Maqdis, kita pergi di bumi Palestin sana, kita tengok beza di antara orang Yahudi dengan orang Arab Palestin. Beza dia macam mana? Pergi tengok sendiri. Macam mana area di sebelah Yahudi ni dengan bersih, dengan mereka buat kerja, mereka tak biar bumi mereka kosong, mereka ada saja usaha yang mereka buat. Mai balik hak orang Islam Palestin ni dengan kotong, dengan macam tu. Bila baik kita masuk pi nak ziarah di kawasan Hebron, di kawasan yang kata Al-Khalil, yang kata tempat kubur Nabi Ibrahim alaihissalam semua, baik kita masuk serbu mai di pintu baik ni, serbu mai sampai baik nak buka pintu tak boleh. Siapa dia depa ni? Anak orang Islam Palestin. Belah Yahudi, kita lalu lintas kawasan depa, tengok depa dengan steady, dengan kemas, depa rajin. Sampai hari ini. Zaman Nabi SAW dulu, bila Nabi berjaya menguasai Khaybar, Nabi nak perambat mereka keluar. Mereka pergi jumpa Nabi. Mereka cakap elok-elok dekat Nabi. Mereka bagi alasan untuk nak dibenarkan. Supaya mereka dibenarkan menetap di situ. Satu, pasal mereka ni duk buat usaha pertanian. Mereka banyak duk buat bercucuk tanam dan sebagainya. Mereka kata kami dah memang duk buat kerja ni lama dah. Sayanglah nak tinggal. Nabi pun lembut hati. Walahum nisfu thamar. Dan mereka berjanji dekat Nabi, kalau sekiranya dibenarkan mereka terus menetap di situ, setengah daripada hasil pertanian mereka akan bagi kepada orang Islam. Tengok tuan-tuan, mereka dah cepuang dah. Tahu cepuang? Mereka dah cepuang dah. Mereka buat kerja ni, mereka buat usaha ekonomi ni, mereka buat menyaga ni, mereka berapa untung mereka dapat. Kalau mereka bagi setengah pun mereka untung lagi. Otak mereka, otak menyaga, otak mereka, otak ekonomi.
Minta supaya Nabi tak halau mereka keluar, mereka cepur dah benda tu. Mereka kata, kalau Tuan bagi kami terus menetap di sini, setengah daripada hasil kami ni, hasil buah-buahan kami ni, setengah kami bagi dekat orang Islam. Yang tu yang kata GST ke apa? Jangan duk cakap banyak pasal benda tu. Bagi cukai tu kepada Nabi. Sebahagian ulama kata itulah jizyah. Dia kata, itulah jizyah, cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam kepada pemerintah Islam sebagai jaminan keamanan. Mereka sanggup bagi setengah daripada hasil mereka. Maka Nabi SAW pun kata, faqala lahum Rasulullah SAW nuqirrukum biha ala dhalik. Nabi kata kat mereka, okeylah, kamu boleh terus duduk di atas perjanjian itu. Setengah daripada hasil bumi kamu bagi dekat orang Islam. Ma syi'na faqarru biha. Tapi Nabi ada bubuh syarat di hujung. Kamu boleh terus duduk sehingga tempoh yang kami kehendaki. Makna hampa tak akan dapat permanent resident. Tak dapat. Kamu dibenarkan duduk dengan syarat apa yang hampa janji tadi hampa bagi, setengah daripada hasil pertanian bagi kepada orang Islam, dan hampa dibenarkan duduk ini bukan sebagai permanent resident. Bukan boleh duduk tetap. Hampa boleh duduk sehingga masa yang kami rasa hampa boleh duduk. Bila kami mai tak syok ke apa, sila keluar. Nabi buat syarat macam tu kepada Yahudi. Kata hadis tu, hatta ajlahum Umar ila Taima wa Ariha. Sehinggalah apabila Umar naik jadi khalifah, stop. Apa yang Nabi kata tu stop. Umar perambat juga mereka keluar. Maka mereka ni keluar pergi ke satu tempat yang bernama Taima dan satu tempat yang bernama Ariha. Ariha ni mana tuan-tuan? Jericho. Jericho. Pernah dengar Jericho? Kalau tengok berita dunia kita pernah dengar, tapi kalau duduk tengok Maharaja Lawak tak dengar. Dalam berita dunia dia beritahu Jericho. Di mana Jericho ni? Di sebelah sana. On the way nak pergi ke Jerusalem. Sampai hari ni orang Arab tak panggil Jericho. Orang Arab panggil Ariha. Kerana itulah nama sejak daripada zaman Nabi SAW. Sampai hari ni mereka ada di sana. Mereka mula-mula diperambat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.